bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Okey, satu lagi pembongkaran sahabat-sahabat semua yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas pembelaan beliau untuk saman daripada Tun Dr. Mahathir 150 juta itu. Jadi apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir semasa dia berkuasa dan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dalam pentadbiran Tun Mahathir ketika itu. Jadi menarik untuk kita kongsikan bersama sahabat semua. Tapi sebelum itu, sebelum saya teruskan juga, jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini, sahabat-sahabat semua. Ini dia apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri, katanya pentadbiran Tun Dr. Mahathir dicemari dengan kontroversi kewangan. Oh, apakah kontroversi itu? Ini yang ingin saya kongsikan, ya, pendedahan daripada Datuk Seri Anwar sekali lagi. Katanya tempoh pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad dicemari pelbagai kontroversi kewangan. Termasuklah, ini yang pertama, bailout dan dasar penswastaan yang memberi manfaat kepada individu-individu yang terpilih berbanding masyarakat Melayu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ada dua pendedahan di sini. Yang pertama tadi bailout. Bailout dan yang kedua tadi adalah dasar penswastaan yang mengayakan kroni-kroni sahabat-sahabat semua. Itu dia. Bailout ini maksudnya kita membayar contoh satu syarikat itu mau muflis dah. Jadi dia bantu untuk membayar supaya bagi suntikan dana untuk tidak muflis. Itu bailout namanya. Jadi Presiden Keadilan itu melalui dokumen pembelaan terhadap saman yang difailkan oleh Dr. Mahathir berkata, meskipun pentadbiran Dr. Mahathir mengumumkan tidak bailout syarikat-syarikat yang bermasalah ketika krisis kewangan Asia 1997, namun Petroleum Nasional Berhad, ya, Petronas telah menyelamatkan Konsortium Perkapalan Berhad KPB yang ketika itu bermasalah. Ini syarikat pertama yang telah di bailout, yang tidak diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu, sahabat semua. KPB yang kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad. Jelas Anwar ada kaitan dengan anak sulung Dr. Mahathir. Sekali lagi ini ada kaitan seperti mana yang didakwa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi satu demi satu, ya, apabila Mahathir menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu demi satu perkara didedahkan, dibongkarkan yang tidak membawa faedah kepada keluarga, kepada anak-anak Mahathir sendiri. Sebelum ini 200 juta lebih. Hari ini pula di bailout, ya. Bailout yang mana anaknya berada sebagai pengarah dan juga pemegang saham majoriti kepada KPB yang hari ini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad. Anak sulung Mahathir itu adalah Mirzan. Mirzan yang ketika itu adalah pengarah dan juga pemegang saham majoriti. Mengulas lanjut perkara itu, Anwar yang kini Perdana Menteri turut mendakwa pada 6 Mac 1998. Ini satu lagi sahabat semua, pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana katanya Petronas mengumumkan untuk mengambil alih aset-aset perkapalan KPB atas arahan Dr. Mahathir, walaupun beliau ketika itu Menteri Kewangan membantahnya. Satu lagi pendedahan. Wow, saya sendiri pun tidak pernah mengetahui perkara ini. Baru hari ini kita dengar isunya. Yang mana Petronas mengumumkan mengambil alih aset-aset perkapalan KPB atas arahan Dr. Mahathir. Walaupun ketika itu Datuk Seri sebagai Menteri Kewangan tidak bersetuju. Membantah tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Doktor mengarahkan beliau mencipta satu skim khas bertujuan untuk mengeluarkan kira-kira RM2 bilion daripada perbandaraan untuk membantu KPB. Wow, itu dia. Satu lagi pendedahan, ya, diarahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat skim khas bertujuan untuk mengambil kira-kira RM2 bilion untuk membantu ataupun bailout KPB ketika itu. Walau bagaimanapun beliau memaklumkan kepada Dr. Mahathir bahawa jika cadangan itu diteruskan, perbandaran perlu membentangkan satu belanjawan tambahan kepada Parlimen untuk kelulusan. Jadi Datuk Seri seperti biasa menegaskan dia tidak mau, dan jika benar Mahathir mau, dia kena bentangkan di dalam Parlimen.
Walau bagaimanapun, uh, ya, so itu antara yang tadi ya, kelulusan itu, tapi Datuk Seri tidak mau. Jadi plaintiff Dr. Mahathir ternyata kecewa, ya, disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim membantah. Dia kecewa dengan jawaban saya katanya dan menekankan bahwa ia akan memalukan Mirzan, memalukan anaknya katanya. Dan beliau sendiri jika perkara tersebut dibentangkan kepada Parlimen untuk dibahaskan, ujar Anwar dalam pembelaan yang difailkan pada Rabu melalui Tuan Thomas Philip. Dr. Mahathir memfailkan saman ganti rugi ya sebanyak RM150 juta terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim memfitnah ucapan yang dibuatnya pada Kongres Nasional khas 2023, 3 bulan yang lalu, yang bermaksud dia menggunakan kedudukan untuk mengumpul kekayaan pribadi dan keluarganya. Ini dia. Jadi sebenarnya Mahathir begitu, mungkin dia masih ingat dia masih berkuasa ya. Jadi mungkin dia masih ingat jadi Perdana Menteri. Jadi merasakan Datuk Seri Anwar tidak punya akses untuk maklumat-maklumat ini. Tapi sahabat semua, dia salah. Dia sudah termasuk dalam perangkap ini. Hari ini satu demi satu didedahkan dan juga dibongkarkan. Jadi Anwar menafikan membuat fitnah dalam kenyataan dibuat itu. Sementara itu, Anwar dalam dokumen pembelaan itu dipetik media turut mendakwa Tun Dr. Mahathir menggunakan kedudukan untuk mengumpul kekayaan keluarganya. Hal itu jelasnya boleh dibuktikan melalui tindakan Telekom Berhad ya. Telekom memberikan kontrak secara langsung, secara terus kepada Opkom Sdn Bhd yang mana ketika itu Datuk Seri Mukris adalah pengarahnya pada 30 Mac 1994 hingga Oktober 2009. Kata Anwar melalui surat anugerah bertarikh 17 November 2003, Telekom telah melantik Opkom sebagai kontraktor bagi pembakalan fiber optik dan perkhidmatan kejuruteraan dengan jumlah kontrak sebanyak 214.2 juta. Jadi tidak terhenti dulu di situ katanya, Anwar turut mendakwah pada tahun 2022, Petronas turut memberikan lesen fabrikasi offshore structures yang besar kepada Kencana Petroleum. Ini lagi satu pendedahan. Begitu banyak pendedahan yang telah dibuat. Ini antara pendedahan yang baru ya pada tahun 2022 ya, yang mana dikatakan Petronas turut memberikan lesen fabrikasi itu offshore structures yang besar kepada Kencana Petroleum Berhad. Sebelum itu dikenali sebagai Kencana Capital Sdn Bhd yang ketika itu baru ditubuhkan oleh anak lelaki kedua plaintiff, Tan Sri Mokzani. Satu lagi. Wow, begitu banyak. Memang jelas ya. Inilah mengayakan kroni-kroni, mengayakan anak-anak dan keluarga dan sebagainya. Jadi Kencana Capital kemudian dijenamakan sebagai Kencana Petroleum Berhad. Kini dikenali sebagai Si Petroleum Berhad, SI Petroleum Berhad. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Amat mengejutkan ya, begitu banyak pendedahan, begitu banyak yang sebenarnya perkara yang disembunyikan, yang selama ini juga rakyat tidak tahu menahu tentang perkara ini. Tetapi disebabkan karena kebobrokan, disebabkan karena kesombongan daripada Tun M. Mahathir mahu menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu demi satu perkara didedahkan. Itu dia. Yang selama ini ramai, memang ternyata memang ramai rakyat yang tidak tahu. Baru saya sendiri pun baru saya tahu sebuah di hari ini. Jadi ternyata sahabat semua, itulah, jangan terlalu sombong seperti Datuk Seri bukan Datuk Seri Tun Mahathir ya, yang mahu menyaman. Akhirnya segala tai-tai hidung yang disembunyikan di bawah sofa itu sekarang ini satu demi satu dibongkarkan. Jadi itu dia apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sentiasa memberikan sokongan pada buat channel ini, dan sekiranya mau memberikan sebarang komen juga, pandangan, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.